Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Ini laporan yang paling kita tunggu-tunggu berkaitan dengan Najib Tun Razak. Sudah hampir surut berkait dengan tahanan rumah, sudah hampir surut dengan titah edendum, titah tambahan yang kononnya mengatakan Najib boleh dapat tahanan rumah. Ini pula yang terjadi di mahkamah yang juga malang untuk Najib. Menurut laporan ini, Kementerian Keuangan tiada rekod surat kelulusan Najib bagi 1MDB ambil alih Tanjung Energi Genting Sanyen, kata saksi. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu Kementerian Keuangan tidak mempunyai pengetahuan mengenai dua surat kelulusan yang ditandatangani oleh Datuk Seri Najib Tun Razak selaku Menteri Keuangan yang memberikan kelulusan kepada permohonan 1MDB untuk membuat pinjaman baharu berkaitan pengambil alihan Tanjung Energi dan Genting Sanyen. Dalam siasatan SPRM, Kementerian Keuangan mengesahkan tidak mempunyai rekod ke atas kedua-dua surat tersebut. Penguasa kanan SPRM Nur Aida Arifin ketika disoal Peguam Bela Wan Azwan Aiman Wan Fakhruddin pada sesi pemeriksaan balas bersetuju dengan cadangan pihak pembelaan bahawa Najib menandatangani surat berkenan atas kapasitinya sebagai Menteri Keuangan selaras Seksyen 6 Akta Jaminan Pertubuhan Perbadanan 1965. Saksi turut bersetuju dengan cadangan bahawa Najib menandatangani Special Right Redeemable Preference Shareholder Resolution dan Minutes by Representative bertarikh 9 Februari 2012 dan 10 Ogos 2012 ke atas kapasitinya sebagai Menteri Keuangan selaras dengan Seksyen 132 dalam kurungan 1 Akta Syarikat 1965 dan Artikel 6 dalam kurungan 3 Memorandum dan Artikel 1MDB. Kedua-dua dokumen ini adalah kelulusan Najib untuk 1MDB mengambil alih kedua-dua entiti tersebut dan juga meluluskan pembiayaan pengambil alihan tersebut yang merangkumi pinjaman bank tempatan dan terbitan bon. Nur Aida berkata demikian selaku saksi pendakwaan ke-49 pada perbicaraan kes rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana RM2.3 bilion ringgit milik 1MDB yang dihadapi Najib. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Collins Lawrence Sekera bersambung esok. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa netizen yang mengatakan bahawa buat apalah Najib diberikan tahanan rumah sedangkan beliau masih mempunyai kes-kes yang dibicarakan yang lain. Kes yang Najib dipenjara sekarang itu merupakan salah satu daripada kes yang terpaksa dihadapi oleh Najib. Kata netizen, nanti kalau kalah lagi dalam kes utama iaitu 1MDB ini, bagaimana pula akhir cerita Najib, kata mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Forest City bakal dapat lesen kasino? Sekali, ini respon Perdana Menteri yang ke-10 membuat ramai orang lega, termasuklah saya. Saham Genting Malaysia Berhad ditutup dalam keadaan merah, manakala saham Berjaya Corporation B Corp meningkat hari ini berikutan laporan pemberian lesen kasino untuk Forest City di Johor. Pada pukul 5 petang, harga saham Genting merosot 1.13% atau 3 sen kepada RM2.62 Malaysia berbanding penutupan Rabu sebanyak RM2.65. Saham tersebut
dibuka sedikit lebih tinggi pada RM2.66 dan terus menurun sejak loceng pembukaan. Ia mencapai tahap terendah RM2.60 turun 1.89% sepanjang hari perdagangan. Sebaliknya, harga saham B Corporation atau B Corp ditutup dengan kenaikan. Ia naik 3.51% atau 1 sen kepada 29.5 sen pada loceng penutupan berbanding penutupan Rabu sebanyak 28.5 sen. Harga saham syarikat tersebut dibuka sedikit lebih tinggi pada 29.5 sen sebelum meningkat sebanyak 12.3% kepada 32 sen sepanjang tempoh perdagangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menafikan laporan bahawa kerajaan sedang mempertimbangkan pemberian lesen kasino untuk menghidupkan semula Forest City di Johor. Dalam respon ringkas kepada media, Anwar berkata, berita tentang lesen kasino adalah palsu dan tidak benar. Laporan Bloomberg hari ini menyebut bahawa Malaysia sedang dalam perbincangan awal dengan Tycoon untuk membuka kasino di Forest City dalam usaha untuk menghidupkan semula projek harta bernilai RM478.35 bilion tersebut. Mengutip sumber, laporan tersebut menyatakan bahawa Anwar telah bertemu dengan pengasas B Corp Tan Sri Vincent Tan dan Tan Sri Lim Kok Teh dari kumpulan genting minggu lalu di pembangunan itu di Johor. Forest City dibina di atas tanah berdekatan Singapura yang dihubungkan ke Johor melalui jambatan. Saudara-saudara sekalian, melalui penafian Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, maka semua rakyat Malaysia menjadi lega. Bahkan, semua rakyat Malaysia menyokong tindakan Perdana Menteri menafikan tersebut dan tindakan Malaysia untuk tidak memberikan lesen kepada kasino. Namun demikian, ada juga segelintir pemain politik di Malaysia, khususnya pembangkang, masih tidak berhenti menggunakan isu ini untuk menghentam dan menyelar Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Walhal ianya telah pun dinafikan dan telah dikatakan sebagai palsu dan fitnah oleh Perdana Menteri. Dan yang menariknya, isu ini juga telah pun dinafikan oleh Menteri Besar Johor sendiri, termasuklah Tycoon yang dikaitkan tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulas selepas ini.